kita kena menang di Kelantan. Kita menang di Sembilan. Kita kena menang di Terengganu. Kita kena menang di Kedah. Kita kena menang di Selangor. Kita kena menang di Pulau Pinang. Kerana kalau kita menang, kita boleh mentadbir Putrajaya. Ini matematik formula mana yang dia belajar. Pemimpin tahu, Sanusi tak tahulah dia sama ada dia faham tak faham. Sebab tahap kebodohan itu terlalu melangkaui pemikiran kita. Tetapi ramai pemimpin dalam PAS, dia orang lama dalam politik, dia tahu. Dia tahu bagaimana tertubuhnya kerajaan di Persekutuan. Dia tahu tentang perlembagaan. Walaupun dia kata perlembagaan itu kafir, tapi dia tahu apa yang terkandung dalam perlembagaan. Dia tahu bagaimana parlimen, dalam proses parlimen untuk membentuk kerajaan itu. Tidak ada kena-mengena langsung dalam pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri hanyalah untuk membentuk kerajaan di negeri. Tak ada kena-mengena dengan pusat. Tetapi itulah yang dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin mereka supaya untuk menaikkan semangat penyokong-penyokong di bawah ini. Supaya mereka lebih rajin pacak bendera, supaya mereka lebih rajin menebarkan fitnah, supaya mereka lebih rajin mainkan TikTok dan sebagainya. Kerana bulan 8 ini kerajaan persekutuan akan jatuh. Saya harap walaupun di bawah jangan bernazar lagi. Saya nasihat jujur dan ikhlas supaya mereka jangan bernazar. Nanti saya bimbang. Ada yang bernazar bulan 8 ni, Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri balik semula. Haji Hadi akan jadi Duta Khas Timur Tengah lagi sekali. Ataupun Haji Hadi akan jadi Perdana Menteri bulan 8 ini. Kalau tidak jadi, saya akan bogel di KLCC. Saya akan bogel berlari di Dataran Merdeka. Saya harap jangan ada walaupun yang bernazar sedemikian. Kelak anda akan menyesal di kemudian hari. Ini politik, saudara. Ahli politik ini ada yang akan berpolitik secara yang penuh berhemah. Menceritakan tentang dasar dia. Apa dia nak buat. Macam pimpinan-pimpinan kita dalam Pakatan Harapan. Apabila mereka berkempen di Kedah, mereka memberitahu rakyat Kedah bahawa Kedah ini harus diselamatkan. Kalau nak kesejahteraan, pentadbiran yang baik, urus tadbir yang baik seperti mana di Selangor, maka pilihlah kami. Ini tawaran kita kepada rakyat Kedah. Tapi orang Kedah, orang PN berceramah di Selangor, dia tak nak bawa modal yang sama. Sebab mereka tidak ada modal. Apa modal yang mereka nak bawa? Takkan dia nak kata dekat Selangor, pilihlah kami. Kalau pilih kami, Selangor akan menjadi seperti Kelantan. Kalau pilih kami, Selangor akan menjadi seperti Kedah. Mereka tidak akan cerita, saudara. Mereka nak cerita pun mereka malu. Sebab itu, apabila tidak ada modal, yang ada adalah sentimen kaum dan sentimen agama. Itu yang ada lagi pada mereka. Tambah satu lagi, sentimen peribadi. Serangan peribadi. Saya nak bagi tahu PN, kalau kami ni jenis bodoh macam kamu, nak main serangan peribadi, banyak serangan kita boleh buat. Azmin Semburit tu pun dah itu pun dah cukup bagi kami nak jaja seluruh negeri Selangor. Kalau kami nak main. Bahkan kami boleh tayang video tu kat skrin besar dalam setiap ceramah. Kalau kami nak main isu semurah itu. Boleh saja kita main. Tapi ini bukan level kita. Kita tak nak rakyat Selangor dihanyutkan dengan cerita-cerita dalam kain. Biarkan Sanusi dengan Sanusi-Sanusinya. Biarkan Sanusi lebih banyak dia bercakap. Lebih banyak dia menyerang peribadi orang. Lebih banyak dia merucah dan mencarut. Rakyat Kedah, saya percaya, akan memberi hukuman yang setimpal kepada manusia yang bernama Sanusi. Ada siapa naik ke? Jangan lupa malam ini di Rumiani ada orang yang dah bernazar dah nak berbogel. Rumiani kena ban. Harap tunaikanlah nazar anda. Malam ini di Rumiani kita ada live bersama dengan Webi Net Nazmi. Malam ini.
Jadi bagi mereka yang sedang berusaha untuk membenamkan room kita, kita mengucapkan selamat maju jaya lah kepada mereka. Ya? Sebab orang-orang dayus dan bacul ini, dia akan melakukan apa sahaja. Bukan sahaja kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, bukan sahaja kepada kabinet kerajaan perpaduan, dia juga akan menyerang kita ni, askar-laskar di bawah ini. Cuma kita nak bagi tahu mereka, kamu boleh berusaha, kamu boleh berikhtiar, kerana kami akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kata Sanusi lah, saya ada Allah, kata dia. Dia nak tunjuk dia tu alim lah konon. Dia kata apa? Saya tidak takut, saya ada Allah. Ya, betul. Semua orang ada Tuhan. Saya nak beritahu Sanusi, kamu ada Allah. Bila kamu dah terdesak, bila kamu dah tertekan, bila kamu susah, kamu ingat kepada Allah. Saya nak beritahu Sanusi. Hari ini di depan mahkamah, baru kamu nak sebut nama Allah. Kamu ingat kepada Allah. Baru kamu sedar kamu ada Allah. Ketika kamu fitnah orang, ketika kamu mencarut, ketika kamu londehkan dalam kain orang, ketika kamu menghina peribadi orang, sikit pun kamu tak ingat kepada Allah. Hari ini, bila dia baca pertuduhan baru, baru ingat, saya ada Allah, saya ada Allah. Sepatutnya naik pentas itu, kamu kena ingat, ya, saya ada Allah. Saya kena jaga mulut dan lidah saya, walaupun lidah saya pendek, tetapi saya kena jaga lidah saya. Bila tertekan, saya ada Allah, saya ada Allah. Nak tunjuk simpati, biar penyokong kata, oh, Sanusi ni benar. Saya harap penyokong jangan terpedaya, ya, dengan cara Sanusi berpolitik. Apabila dia buat salah, dia tarik simpati. Bila dia kena, dia minta simpati daripada rakyat. Saudara, berapa tahun Sanusi jadi Menteri Besar? Saudara ada track record. Saudara boleh lihat apa yang dia buat. Hanya sekadar bercerita, memberikan satu angan-angan yang amat hebat kepada orang Kedah. Air akan selesai menjelang 2023. Ini kata Sanusi. Saudara boleh Google, bukan saya sebut. Dia kata air akan selesai menjelang 2023. Menjelang ni maksudnya apa? Nak masuk 2023, masalah air selesai di Kedah. Tapi sekarang ni sampai habis DUN, dibubarkan. Apa berlaku dengan isu air di Kedah? Dia menafikan tak ada apa-apa masalah REE. Sekarang dibongkarkan. Nasib baiklah ada lori terbalik. Kalau tidak, kita tak tahu. Kalau tidak, kita terus ditipu oleh Sanusi. Nasib baik Allah takdirkan satu kemalangan berlaku, baru kita tahu, oh, ada rompakan hasil bumi di Kedah. Apa dia jawab? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Bukan saya curi, saya tak tahu. Itulah jawapan dia dulu sampai sekarang. Saya tak tahu, saya tak tahu, saya tak tahu. Orang Kedah jangan latih Menteri Besar yang tak tahu, tak tahu, tak tahu. Berbeza dengan Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin. Ya, dia tidak nafikan ada beberapa aktiviti pembalakan haram, lombong haram. Dia tahu. Dan dia kata dia tak mungkin dapat kawal semua. Tapi apa dia buat? Dia bagi tawaran kepada rakyat Negeri Sembilan, kalau kamu nampak ada orang yang membalak secara haram, kamu tahu maklumat ada perlombongan haram, bagi tahu kami. Kami akan hadiahkan kamu RM10,000. Kerajaan negeri bagi RM10,000 kepada pemberi maklumat tentang kegiatan haram. Tetapi REE di Kedah, orang kampung mengadu lama dah. Mereka bukan perlukan upah. Orang kampung tak perlukan upah. Tolong siasat. Itu pun diabaikan, saudara. Menteri Besar Negeri Sembilan siap bagi upah lagi. Tolong cari, tolong siasat. Kamu, kalau kamu rajin, cari di mana-mana. Ada perlombongan haram ke, pembalakan haram ke, bagi tahu kami. Kami bagi kamu RM10,000. Ini tanda seriusnya kerajaan negeri. Berbeza dengan Sanusi. Usahakan nak bagi upah. Orang kampung bagi tahu maklumat. Ya, maklumat bertahun dulu. Maklumat tu tahu. Orang kampung tak minta upah pun. Tapi apa yang dia lakukan? Tetapi Tuhan takdirkan. Ya, puak-puak pencuri, perompak hasil bumi itu berlaku kemalangan, barulah terbongkar. Dan satu keping surat dokumen telah bermula didedahkan.
Sanusi tidak ada pilihan lain selain menggunakan pegawai kerajaan kaki tangan awam untuk backup diri dia. Maka keluarlah PTG Kedah. Tapi dalam kenyataan PTG tidak sedikit pun menafikan bahawa ada berlakunya kecurian. Tidak ada menafikan bahawa MBI telah di-compound. Tak ada. Tidak ada satu pun yang menafikan apa yang Saifuddin sebut. Hanya sekadar nak backup Sanusi. Yang disaman MBI, bukan Sanusi. Dia ingat ayat Kodah bodoh. Ya? MBI tu siapa pengurusi dia? Pengurusi dah. Yang cakap tu lah, saya tak tahu. Sebab itu, saya nak nasihatkan orang Kedah, jangan pilih menteri besar yang tak tahu. Ada kawan kita naik ke? Saya naikkan sekejap ya. Sebelum kita... Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Bang Wan. Yes. Okey, ni kan selepas Sanusi kena tu Yang kan tak cakap tolong yang tak cakap tutup mic ya, nanti dia ganggu. Abang Nottingham minta mute mic dengan user tu. Okey, teruskan. Okey, yang pasal dia orang dah buat perbandingan kes Lim Guan Eng dengan Sanusi. Lim Guan Eng tu kenapa tak dakwa lagi? Sanusi 2-3 hari terus dakwa dah. Jadi untuk pencerahan ni saya rasa mungkin Abang Wan boleh buat pencerahan untuk walaun ni. Lim Guan Eng ni bukan kes harta hasutan. Dia kes macam orang lain juga. Macam kes Muhyiddin Yassin juga. Kenapa Muhyiddin Yassin masih lagi? Masih berjalan di mahkamah. Kan? Lim Guan Eng dah pun berjalan, cuma tak selesai. Kan? Tak selesai. Muhyiddin pun dah berjalan di mahkamah, cuma tak selesai. Zahmidi pun dah berjalan di mahkamah, cuma tak selesai. Ini, kes yang Sanusi ni, baru masuk mahkamah hari ni. Bila dia tidak mengaku bersalah, maka ditetapkan jadual pada bulan 10, tak salah saya. Baru buka kes. Bukan hari ni terus bicara. Hari ni bukan perbicaraan lagi. Hari ni baca pertuduhan. Jangan samakan Lim Guan Eng. Lim Guan Eng ni proses masih berjalan. Muhyiddin pun proses masih berjalan. Zahmidi pun proses masih berjalan di mahkamah. Yang dia ni bukan berjalan. Dia baru nak baca pertuduhan. Bila dia tidak mengaku bersalah, hakim akan tetapkan bulan 10 ni. Barulah dibicarakan. Apa nak samakan? Ya, beza. Kes dia Beza jauh. Dia punya pertuduhan pun, akta hasutan ni sebenarnya satu akta yang berat. Kan? Dan bila peguam negara, bila ada satu akta hasutan dengan akta-akta yang lain, dia akan utamakan akta hasutan. Baik. Ya, saya harap apa ni yang kat bawah tu dia boleh dengar lah penjelasan daripada Abang Wan. Macam kes rasuah, kes duit, kes seleweng duit. Ini akta yang biasa, yang tidak melibatkan keselamatan negara. Akta hasutan ni, dia lebih kepada keselamatan negara. Sebab tu bila ada aduan tentang akta hasutan, aduan tentang 3R ni, polis akan bertindak cepat. Itu yang kadang polis pergi kutip di rumah. Iswadi dulu pun dikutip di rumah, bahkan Iswadi dibawa mahkamah. Apa bezanya dengan Sanusi? Takkan Iswadi boleh diambil tindakan dikutip di rumah, dirampas komputer dan sebagainya. Takkan Sanusi tak boleh disentuh? Betul. Lagipun masa zaman Sanusi, berapa orang yang kena ambil? Sebab apa Sanusi kena ambil 3 pagi? Sebab polis telefon, semua reject, tak angkat call. Jadi polis terpaksa pergi ke apartmen tu ambil. Lain kau tak bagus. Kasar. Ya, zaman Sanusi hari tu pun orang yang komplain pasal dia pun kena ambil juga masa orang komplain dia. Sebab tu aku cakap, bila kena pada orang lain yang menghina dia, orang tua tu, dikutip, tak ada siapa pun duk bunyi, duk backup orang tua tu. Bila kena kepada dia, dia rasa dia zalimi. Dia tu okey lah, orang angkut kau cara baik lah.
dekat hotel ke kat mana kau duduk malam tu ke 3 pagi, kau tengok Anwar dalam kereta kena hadang. Okey, Bawan, saya Ha, mencelah sikit. Anwar Saya dulu mencelah sikit. dalam perjalanan kereta dia kena sekat, tarik terus gari, tolak masuk dalam truk. Belum kena macam tu lagi. Baru kena sikit dah mengadu seolah dia dizalimi sangat. Allah. Hai. Masuk hari. Okey, sebab apa dia kena ambil pukul 3 pagi? Sebab polis telefon dia, semua salingan pegawai dia semua tak angkat telefon. Jadi, polis terpaksa pergi ambil dia. Itu pun pergi ambil dengan cara elok, pergi tanya apa semua, siap bawa kereta mewah lagi, MPV lagi. Jadi, apa yang tak sama lagi? Jadi polis dah telefon apa yang tolak. Jadi kalau polis ambil tindakan susulan tu, tiada masalah ikut SOP. Bukan kata polis pi gari ke tak gari pun pi menjemput lagi. Siap tunggu dekat luar je keluar lagi. Pi pecah pintu Yang tak. hang pergi tutup handset tu buat apa? Tutup handset takut. Takut orang kesan kau berada di mana? Statement tu Ketua Polis Negara sendiri cakap. Pegawai dan Sanusi tidak mengangkat telefon. Dah. Ketua Polis Negara sendiri cakap. Lagipun dia ada bagi tahu, dia kata dia tak tahu pun yang dia nak kena pergi mahkamah. Sebab dia tutup telefon. Dia tahu pun daripada media. Tak ada lah orang kalau pergi mahkamah tak bagi tahu. Bodoh lah. Maknanya kau tahulah tu. Tapi kau tak nak orang panggil kau pun tutup handset. Kan? Tapi bila dah media keluar, kau tak boleh lari lah. Kalau kau tak tahu macam mana kau dah prepare semua peguam kau pagi tadi. Memanglah peguam berebut nak bela kau. Kau ingat peguam tu nak bela kau free je. Tak macam Anwar Ibrahim. Berpuluh tahun dia berbicara, 1 sen pun peguam tak minta duit. Kali ni aku tengok Sanusi dia dapat tak peguam percuma. Agak tengoklah. Tapi dia berani lagi bagi statement selepas keluar mahkamah tu. Dekat dalam mahkamah. Dia boleh menyalahkan lagi. Ya, kalau lepas pada kes dibacakan dan kes telah pun difailkan di mahkamah, kan? Kalau dia buat statement tak betul, buat cara bodoh dia tu, dia ceramah, dia ungkit balik, tak betul cara dia kena lagi pertuduhan. Tu kena ingat. Dia tidak boleh lagi ulas-ulas isu tu dalam ceramah-ceramah dia. Pertuduhan menghina mahkamah. Lagi dia kena lagi harta pertuduhan. Kat sini ni kami nak ajak je lah. Kod nanti dia lepas cakap lagi ke, kami ajak lah. Kalau kat luar, jangan cakap sangat pasal-pasal mahkamah ni. Nanti anda didakwa menghina mahkamah. Kod-kod lah, tak tahu prosedur kan. Kami bagi tahu sikit kat sini. Memang patut pun dia hina. Kalau tidak orang kata PMX ni sembang je lebih. Kan PMX selalu sebut. Sesiapa saja yang melanggar isu 3R, yang menghina raja-raja, agama dan sentimen, saya tak kira kau Tan Sri ke, kau Tun ke, kau siapa pun, tindakan tegas akan diambil. Jadi kita rasa betul lah. Kalau tidak orang kata, alah sembang je, PMX nak nakut-nakut kau orang je. Kali ni, bawah Malaysia Madani, kau ingat Perdana Menteri ni sembang-sembang saja. Try lah buat nak tengok. Mahathir pun dia tak peduli. Muhyiddin pun tak peduli. Hei, setakat Sanusi tak payahlah. Cicak mengkarung ni. Okey, sumber alam. Ada apa sumber alam? Okey, kita bagi kat laluan dekat orang lain kot yang ada tu. User. Abah Jazz belum masuk. Abah Jazz ada? Syah Jazz. Assalamualaikum Bawan. Salam. Saya nak komen macam ni lah. Macam kita tahu dekat luar mahkamah Sanusi ni mengatakan kerajaan menghalang kita daripada bercakap. Statement daripada PMX kata laporan pada Dewan Diraja Selangor. 1. 2. Sultan sendiri menitah kata kes tak selesai. Habis tu nak buat diam. Okey. Itu pun kita tak kata lagi yang masa Sanusi ni memperlekehkan titah Agung. Macam Abang Wan kata lah, hang ada dengar ke Agung beritahu Anwar nak tubuh kerajaan perpaduan? Kan?
Itu yang Jadi dia kena itulah dua pertuduhan tu. seluang Dia ni kena, macam mana? Itulah bang. tu yang Seluang dia ni kena macam dua mana? pertuduhan tu. Betul. Seluang ni macam mana pun kita cakap pun macam tu lah bang kan. Dah terlampau banyak dah. Dia makan Dia benda-benda kalau macam tak tu, benar bebal. kan, kalau tak benar kan kau berucap, benda yang berlaku pada Anwar dulu, tengah berucap dan ceramah, terus polis naik atas pentas. Pernah berlaku tak pada pemimpin PN sekarang ni? Kau fitnah macam mana lah atas pentas ceramah, ada tak lagi polis pergi gampas mic kau? Belum lagi berlaku. Tapi zaman Anwar tu kerap kali kita tengok. Tengah-tengah ceramah polis naik rampas mic. Itu betul sekat kebebasan bersuara. Kan? Tapi kali ni kau fitnah, kau mencara atas pentas pun polis tak naik lagi. Kau ada kata macam-macam. Kau main sentimen apa pun sepadan lautan tu yang kau fitnah kerajaan. Polis tak naik lagi atas pentas. Sekat ceramah kau. Dan kau boleh buat live lagi kat TikTok. Boleh bercakap lagi pun. Tak sekat pun. Kan? Tapi dah rasa macam dia zalimi. Dia tak rasa lagi macam mana Anwar kena dulu. Kan? Lagi hebat pada kau lah. Tapi orang boleh bertahan pun. Bawan saya turun dulu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ni kira orang kata apa, kerajaan hari ni banyak tolak ansur tau. Cakap sampai orang lupa, sampai yang tukang cakap pun lupa diri lah. Nak jadi hero konon. Allah, baru diuji sikit macam tu nak jadi hero. 8 bulan kita bentuk kerajaan perpaduan, satu apa pun ceramah pembangkang yang polis takkan kacau. Kau minta permit pun dapat permit, tengah ceramah pun kau cakap dah macam-macam, tak pernah lagi polis pergi sekat ceramah kau tengah berceramah. Tak rasa pada zaman dulu. Zaman dulu jangan je. Naik atas pentas, polis naik atas pentas tu, stop ceramah. Apa lagi ni kata bagi betis nak peha ni. Pun Bawan, kita harap kerajaan tidak terlalu lembut lah ya. Kalau dia main aja isu 3R ni, rembat aja Bawan. Kan? Okey, kita bagi permit apa semua, kita tak ganggu ceramah. Tapi kalau dia dah lebih, dah bagi betin nak peha, dah bagi peha nak pungkok, bagi saya rembat je dia orang ni. Baik. Betul, kena ajar lah orang macam ni. Assalamualaikum. Boleh lah.